Selamat sejahtera semua. Nama saya Pergelatan Tiruna Karsu. Dalam video ini, saya akan membincangkan suatu isu yang berlaku secara berluasa pada zaman kini, iaitu buli cyber. Isu ini terletak di bawah topik etika dan peradaban dalam konteks budaya dan komunikasi kontemporari. Selamat menonton video ini. Laporan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau lebih dikenali sebagai UNICEF menunjukkan bahawa negara Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia pada tahun 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia. Mari kita lihat apa itu buli cyber. Perbuatan buli cyber ini merupakan perbuatan berulang dengan tujuan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang menggunakan kemudahan teknologi komunikasi seperti media sosial. Biasanya, pembuli di media sosial memberi komen dan menghantar mesej yang boleh menyakitkan hati orang lain. Sesetengah daripada mereka juga menggunakan kata-kata kesat dan menggunakan akaun palsu untuk memuat naik gambar orang lain yang disunting dengan cara yang buruk dengan tujuan memalukan atau menjatuhkan maruah seseorang itu. Perbuatan ini biasanya berpunca daripada perasaan tidak puas hati, perasaan cemburu terhadap orang lain dan kekurangan harga diri dalam kalangan mereka yang membuli di media sosial. Terdapat juga orang yang melakukan perbuatan buli cyber ini untuk menjadi popular dalam kalangan pengguna media sosial. Mangsa buli cyber ini merupakan mereka yang menjadi tujuan pihak pembuli di media sosial melakukan segala perkara yang buruk ini. Perbuatan buli cyber ini boleh membawa banyak kesan buruk kepada mangsanya dari segi mental dan fizikal. Dari segi mental, mangsa tersebut boleh mengalami gangguan emosi yang membawa kepada depresi dan kemurungan kerana mereka berasa terhina. Dalam kes yang lebih teruk, pengalaman buli boleh kekal dalam minda mangsa dan menghantui mangsa sehingga menyebabkan trauma yang berpanjangan. Dari segi fizikal pula, pola makan dan tidur mangsa akan terganggu dan ini menyebabkan masalah gastrusus seperti sakit perut, muntah dan ulcer perut. Hal ini menyebabkan mereka sentiasa penat dan kelelahan. Terdapat juga di kalangan mereka yang mencederakan diri kerana tidak tahu meluahkan perasaan mereka atau dalam kes yang lebih teruk, mencuba untuk membunuh diri. Hal ini bukan sahaja menjejaskan kehidupan mangsa, tetapi juga menjejaskan kebahagiaan keluarga dan kawan-kawan mangsa. Jadi, apakah solusi kepada masalah ini? Jom kita lihat. Untuk mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa cyberbully, kita haruslah sentiasa berhati-hati semasa berkongsi di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Jangan berkongsi maklumat seperti gambar dan pengalaman diri secara keterlaluan di media sosial. Ini akan membuka peluang kepada lebih ramai untuk meluahkan perasaan mereka terhadap bahan yang dikongsi itu. Bagi mereka yang pernah menjadi mangsa buli cyber ini, anda boleh sentiasa berkongsi masalah kepada orang yang lebih rapat dengan kamu seperti ibu bapa atau kawan-kawan. Anda boleh berehat tanpa menggunakan media sosial dan dapatkan sedikit masa sebagai ruang pemulihan. Di samping itu, kita sebagai pengguna media sosial juga perlu berhati-hati supaya diri kita tidak menjadi seorang pembuli cyber. Kita haruslah sentiasa menggunakan bahasa yang sopan di media sosial, seperti di ruangan komen atau ketika menghantar mesej kepada seseorang melalui akaun media sosial. Gunakanlah media sosial secara profesional. Hormati kepribadian orang lain di media sosial. Elakkan perbuatan mengintai atau sentiasa memerhatikan aktiviti seseorang dalam media sosial. Hai semua, saya harap video ini dapat memberi sedikit kesedaran tentang adab dan etika yang perlu diamalkan semasa penggunaan media komunikasi kontemporari. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis.